Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi ya Ustaz Nabil ya. InsyaAllah. Hari ini kita akan berkongsilah, kita akan bercerita kepada kita punya rakan-rakan Facebook ya, ataupun rakan-rakan di pendengar-pendengar alam maya kita lah. Kita akan berkongsi berkaitan dengan isu yang mana kita hadapi semualah, iaitu berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai stres, anxiety dan juga kemurungan ni Ustaz ya. InsyaAllah. Betul. Baiklah Ustaz, kalau dari segi prinsip ya, bersama dengan saya ni Ustaz Nabil lah. Ustaz Nabil ni merupakan seorang, bukan saja ustaz tapi juga merupakan seorang perawat spiritual yang mana boleh membantu kita semua untuk untuk merawat emosi manusia yang disebabkan oleh mungkin faktor jin ataupun juga mungkin faktor ada di segi psikologis. Apa kita namakan sebagai, kalau kita ada masalah isu berkaitan dengan jiwa lah kan. Saya insya-Allah, saya Muhammad Taufik, merupakan seorang kaunselor berdaftar, merupakan seorang profesional. InsyaAllah akan bantulah tuan-puan untuk kita sama-sama berkongsi dalam isu stres, anxiety dan kemurungan ni. Baik Ustaz, kalau dari segi prinsip Ustaz lah, kalau Ustaz sebagai seorang Ustaz melihat kepada stres dan anxiety dan kemurungan tu kan, apa definisi yang Ustaz faham? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya stres, anxiety, kemurungan tu sebenarnya benda yang berbeza sebenarnya. Bagi saya lah, maknanya, tapi semua melibatkan jiwa. Kan, melibatkan jiwa dan hormon. Kan, ada setengah orang kata bila sebut kemurungannya, setengah orang kata kalau dari segi kata ada gangguan apa semua kan. Tapi sebenarnya benda tu kita kena check balik sudut mana dia bermasalah. Sebab dia berbeza di antara anxiety, lepas tu depression, lepas tu kemurungan dia punya lain. Jadi bagi saya benda tu asasnya daripada kehidupan kita. Punca daripada kehidupan kita lah. Asal daripada kehidupan kita. Mungkin kita berfikir, cara kita berfikir, cara kita lalui harian-harian. Itu daripada sisi saya lah. Daripada Taufik, macam mana Taufik? InsyaAllah. Okey, betul Ustaz. Itu dari sudut yang Ustaz lah, sebagai seorang Ustaz yang melihat kepada unsur spiritual. Saya pula melihat daripada sudut counselling, definisi yang dikatakan sebagai stress, anxiety dan kemurungan. Konsep Iqra' dia tadi Ustaz ya. Konsep Iqra' maksudnya permulaan kita kena tahu ya, kita kena ada ilmu. Sebab itulah Tuhan turunkan wahyu pertama dengan surah Al-Alaq supaya manusia itu dia belajar membaca kan. Jadi konsep definisi di peringkat stress, anxiety, depression di peringkat counselling ni, cara faham adalah kalau stres ni semua kita tahu, semua orang ada stres. Jadi kalau kita tanya setiap orang siapa tak ada stres, saya stres kan. Siapa yang menjawab saya tak ada stres, tipu tu, bukan manusia tu. Betul. Sama ada dia, kita nak cakap menipu pun tak sampai hati kan? Tapi sebenarnya mungkinlah dalam kaunseling kita namakan sebagai satu mekanisme bela diri ya sebenarnya kan. Dia tak nak orang lain tahu, menceroboh privasi dia. Jadi dia kata dia tak ada stres kan, tapi sebenarnya dia stres. So stres ni tekanan ya, satu tekanan yang benda semua orang hadapi. Jadi kalau orang sebut tekanan ni, stres ni, ada orang kata, tak naklah dengan stres. Dengan ayat stres pun jadi stres kan. Kalau kat luar sana tu, kalau ada orang buat kursus-kursus perusahaan stres, program apa lagi, konflik stres sebagainya, sebut stres je pun dah jadi stres kan. Belajar pun stres. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Mungkin dia tak ada ilmu ataupun tak dapat satu maklumat yang betul apa dinamakan stres kan. So stres ni bukan semua perkara stres tu, bila sebut stres tu tak baik ya. Sebab tu dalam tokoh-tokoh ilmuan ya di peringkat kaunseling, psikologi, dia namakan stres ni ada dua orang kata dua definisi. Satu yang namanya distress. Yang distress ni yang ramai tak suka tu. Distress maksudnya dia stres menyebabkan dia tak happy. Dia tak seronok dan dia tak bermanya. Itu distress. Maksudnya dia jadi tak perform lah. Dia tak bagus kan. Tapi ada satu lagi stres yang positif yang kita namakan sebagai eustress. Eustress ni dia stres tapi seronok. Dia bagus untuk dia. Dia seronok. Dia seronok dan membantu dia untuk dia berjaya. Contohnya Ustaz, contohnya orang yang pelajar, dia stres belajar kan. Orang kata belajar ni mudah je, belajar je ya. Tak, sebenarnya belajar ni memang susah. Nak hafal, memang penat, otak memang penat kan. Betul. Saya dah lalui zaman tu. Betul. Ya, kalau kita tanya anak-anak kita yang 4, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kan, so membaca, dia orang stres. Terus dia stres kan.
macam-macam helah dia akan gunakan kan. Maksudnya dia penat lah kan. Dia mengantuk lah, dia tak faham kan. Memang penat. Belajar tu memang penat, tetapi bila kita lalui proses belajar tu, dia bagus untuk kita. Tanyalah pelajar-pelajar kita yang mungkin tahun 6 kan. Okey, mungkin happy lah kot sebab KPM dah masuk kan. Dari PSR kan. Tapi stres juga. Ya. Stres juga. PT3 masuk kan. Ya, stres juga sebab dia tak tahu dia nak masuk sekolah asrama penuh. Macam nak masuk kan? Macam nak buat? Macam mana je nak measure je nak ukur dia ni bagus. Kita dia stres tapi bidang dia apa nak kena ambil? belajar juga kan. Apatah lagi lah mungkin pelajar-pelajar kita yang dengar bersama dengan kita adalah pelajar-pelajar yang akan ambil SPM tahun ni. Yang sama juga yang Promax yang sebelum ni, sekarang ni pun sama juga. Yang ni fully belajar secara online kan. Stres. Tetapi proses pembelajaran tu je bagus ya. So kalau ada adik-adik kita yang sedang ambil SPM ni, hadapinya dengan relax kan. Nak kata relax pun memang tak relax lah kan. Memang belajar online memang kita dapat pun. Pelajar universiti pun bagi tahu dia susah nak fokus. Dan sebenarnya sekarang ni orang-orang PDP-PR ni sebenarnya dia belajar menggunakan teknik orang buta sebenarnya tau. Okey. Saya sendiri ni terkongsi sikit lah kan. Sambil-sambil silakan. kita ni kan. Saya dah belajar tak dah memang buta tu macam nak tengok kan. Cumanya apa yang saya buat saya dengar. Bayangkan satu universiti tu satu semester 20 subjek. Hampir 20 subjek bayangkan lah. Tapi berdengar je. Dengar sana, dengar sini. Dengar mana orang bila orang nak exam, orang lain sibuk baca buku. Saya dengar. Orang dengar, orang ni baca, dengar. Memang stres. Betul saya melalui stres, tapi stres yang seronok. Kan memang mana sekarang ni PDPR, sekarang ni semua orang tiru orang buta belajar sekarang ni tau. Kan kena ambil sambil mendengar. Macam tu lah bagi saya. Maknanya stres yang memberi kebaikan kepada kita. Betul. Itu kan. Akhirnya ya mungkin stres yang you all lalui ini, yang adik-adik lalui, pelajar SPM lalui ketika ini, pelajar-pelajar lalui ketika ini, mungkin you tak nampak. Tetapi insya-Allah dalam jangka masa panjang you akan nampak kenapa pentingnya pendidikan kan. Betul. Sebab itu yalah kalau nak cerita pasal stres, kita akui, saya pun tak menafikan memang tengok skrin terlalu lama 2 jam ke 3 jam tu betul memang satu stres. Tetapi percayalah dengan proses you belajar untuk PDPR ini, di satu perkara yang baiklah untuk diri you kan. Itu stres. So insya-Allah dia akan bagus kan. Betul. So bila kita bercakap tentang anxiety pula ya, anxiety ni je lain sikit daripada dengan stres ni Ustaz ya. Beza. Ada beza. Sebab tu supaya penonton-penonton kita je dengar anxiety ni dia perlu jelas, dia perlu faham. Sebab ramai di luar kat sana mungkin you all tuan-puan ataupun adik-adik mendengar orang bercakap tentang isu stres, tetapi cerita stres, anxiety, depression tu macam sama je kan. Betul. Tapi sebenarnya ada perbezaan. Yang sebab itulah mana-mana pakar psikiatris ataupun profesional kaunselor macam saya ataupun mana-mana individu yang profesional, memang kalau boleh dia tak nak cuba untuk bantu kita punya rakyat ni supaya tidak masuk dalam kumpulan anxiety dan depression ni lah. Sebab apa anxiety dan depression perlu kita bantu? Sebab anxiety ni lah satu keadaan yang mana perkara tingkah laku yang dialami oleh pesakit anxiety ni dia tak boleh nak kontrol. Betul, dia buka atas diri dia. Ya. Disukar sebab dia ada kaitan sikit dengan ilmu sains. Sebab itulah kita adik-adik yang belajar di sekolah kita ajar ilmu prinsip asas ilmu sains. So berkaitan dengan tingkah laku badan ni ada kaitan dengan hormon-hormon yang kita belajar ataupun neuroscience. Satu subjek yang penting untuk difahami dengan baik. Betul. Jadi anxiety ni kalau adik-adik kan ataupun penonton kita yang mendengar sama ada diri kita ataupun mungkin ahli keluarga kita, mungkin kawan kita dia bagi tahu, aku ni dah lama dah susah nak tidur. Tidur pula 3 minggu berturut-turut konsisten. Susah tidur malam. Asal tengah malam ni aku jaga dah. Yes, gelisah kan. Bukan saja dia tak nak tidur, tapi dia nak tidur tak boleh. Ini ada hantu ada gangguan jin kan. Yes. Itu satu perkara lah pula kan. Jadi kalaulah berlaku keadaan macam itu penonton. Jadi itu bukan perkara yang normal Itu dah simptom awal perkara yang tidak normal. Sebab manusia sifat dia mesti tidur. Sebab tu kanak-kanak kan kita kena paksa dia tidur dan akhirnya bertenaga. So bayangkan kalau orang yang tak cukup tidur, so bukan saja kanak-kanak, kita orang dewasa pun. Itu yang jadi nak buntu marah tu. je. Emosi kan? Tak stabil. Betul, emosi tak stabil. Orang kata hormon tak stabil lah. Kadang-kadang orang suka buat gurau kau ni datang period dan sebagainya kan. Nak merah kan. Merah kata kan. Merah dan sebagainya. Itu sebenarnya satu perkara yang tidak normal Kena ambil berat. Ambil perhatian lah. Betul. Kau start tidur.
Okey, itu satu. Yang kedua berkaitan dengan selera makan. Manusia ni dia kena makan Ustaz ya. Betul. Walaupun sehari sekali. Tetapi pesakit anxiety ni anehnya dia lapar. Dia lapar. Tapi dia tak rasa nak makan. Tak boleh nak makan. Walaupun makan sedap pun dia tak selera nak makan. Betul. Dan ada sebahagian kes pesakit anxiety ni dia nak makan lepas tu dia muntah balik juga kan. Dia membuang. Ada yang kes yang membuang. Yes. Lepas tu dia ingat perkara apa ni ialah disangkakan gastrik tapi sebenarnya itu bukanlah gastrik sebenarnya tapi itulah pesakit anxiety yang dialami. Kemudian apa lagi? Jantung berdebar-debar. Jantung laju, tak stable. Sampai dia buat ECG tak ada. Mana yang kes yang saya dapat Fik, Tuan Fik, mana kes yang saya dapat sebelum ni mana kadang dia pergi cek darah tinggi tak ada. Dia pergi cek jantung tak ada. Lepas tu last kali pergi jumpa bomoh. Bomoh kata ada penjembalang kan. Betul. Dia sebenarnya memang daripada segi spiritual memang di antara sebab kadang-kadang mungkin ada gangguan tapi sebenarnya kita kena check. Saya suka check dulu tengok apa masalah dia kan. Kadang-kadang benda ni yang jadi sana bukan gangguan tapi oleh kerana anxiety yang datang tiba-tiba jantung. Lepas tu kadang-kadang dia jadi macam rasa takut, kerisauan. Betul. Kadang tu lagi tambah dia rasa tu belakang panas. Belakang panas Fik. Jadi itu isu yang sekarang ni banyak. Majoriti dah saya hampir setiap minggu saya jumpa kes-kes macam ni Fik. Yang berlaku betul. Kalau orang berumur macam mak-mak kita yang mungkin 50 60 tahun ke atas, orang Perak kita libang libu kata kan. Itulah penyakit sebenarnya itu pesakit anxiety sebenarnya kan. Betul. Jadi tuan-puan ataupun adik-adik yang alami perasaan tu, so banyak orang Ustaz ya, dia cuba untuk menafikan. Saya tak ada. Tak ada, okey je kan. Tak adalah ataupun biasalah kan. Dia sebenarnya bila dia takut bila kita sebut psychiatric tu. Betul. Itu stigma yang kita ada hari ni bila sebut nak jumpa kaunselor sebab stigma manusia. Psychiatric, orang jumpa kaunselor dia ni aku ni bermasalah. Jumpa psikiatris, alamak aku ni gila. Tak gila, aku tak gila. Nanti dia menafikan tu. Yang dia tahu tu je. Sedangkan jumpa psikiatris gila kan. Padahal banyak dalam psikiatrik tu semua macam ada. Banyak perkara. Malah apa ni kalau kita ada anak-anak ataupun ahli keluarga yang ada syndrome Down, mereka juga ada bawah kategori isu mental. Dia sakit mental tapi bukan gila. Gila tu satu part saja. Okey. So lagi 1000 part lain. Lepas tu lagi pula kita ditambah pula dengan maklumat yang tak tepat, tak betul. Ada orang kata jangan makan ubat psikiatris, nanti sakit pinggang, buah pinggang rosak. Nanti takkan berhenti dah makan ubat tu dia. Nanti terlalu berterusan. Jadi ahli penonton-penonton kita kena dapat ilmu tu sebenarnya kalau nak makan ubat, kalau preskripsi ubat daripada doktor insya-Allah okey je kan. Dan saya percaya pun ada juga kes pengalaman saya menguruskan satu kes pesakit anxiety Ustaz ya. Ada pun alhamdulillah dah pulih dah pun. Dan daripada ubat dia makan satu pil yang panjang tu dia potong. 1/4 dan ada juga kes yang alhamdulillah dia dah tak perlukan ubat juga sebab dengan pendekatan kaunseling yang digunakan tu kita berjaya untuk dia kuatlah. Untuk dia boleh mengawal, kontrol. Dia boleh berfikir dengan sendirilah. Ya, betul. Tapi bukan kita suruh untuk stopkan ubat ya. Tak boleh. Pun ada juga ada orang yang salah bila dia rasa dia dah kuat dia stop ubat. Jangan yang boleh stop ubat tu doktor saja. Betul. So saya nasihatkan kepada warga maya kita supaya dengarlah nasihat ubat ataupun dapatkan ni ada profesional kaunselor dan sebagainya. Okey, dan seterusnya Ustaz ada juga dalam kes anxiety ni satu keadaan yang mana ramai juga orang salah faham. Bila pesakit tu kata, aku nak rasa nak matilah. So jangan salah singkap jangan salah sangka. Dia rasa nak mati tu dia bukan nak bunuh diri. Tapi perasaan dia. Risau. Dia risau rasa nak mati tu tadi kan. Memang keadaan dia tu normal untuk orang yang pesakit anxiety. Untuk dia lah kan. Bukan sakit jiwa Yes. Banyak orang kata dia ni gila ni rasa ni. Jangan tu. So dia masih lagi nak dekat dengan orang tapi ada masa keadaan dia rasa tak selesa dengan orang ramai. Dia kalau dia pergi pejabat ke, dia pergi kedai ke, tempat crowd ramai, dia serabut, dia tak boleh. Dia lemas. Dia lemas. Tu kata istilah tu panic attack dan sebagainya. Anxiety dia tu dia jadi shaking tiba-tiba kan. Dia tak selesa kan. Penyakit. Tapi biasanya memang patternnya begitu. Ada orang pattern dia 10 minit dia. Ada orang 20 minit. Ada orang dia kena serangan panik tu waktu malam saja. Tidur tu jadi. Ada orang dia serang waktu pagi je.
Dia tak sama setiap individu tu, tapi kena faham bahawa itu adalah pattern-pattern pesakit anxiety yang perlu dibantulah dan perlu dirawat untuk untuk dipulihkan. Dia sebenarnya benda anxiety ni dia tak mengenal siapa Fik tau. Ya. Kan? Dia tak mengenal siapa. Betul. Dia tak kira kau ustazah ke, kau ustaz ke. Anxiety ni tidak ada kena dengan keagamaan. Betul. Dia tak kena orang pensyarah, dia tak ada kena dengan orang cuci, orang cleaner, tak ada. Dia semua orang akan jadi kalau tak jaga emosi. Betul. Betul Ustaz kan. Itu anxiety. Hmm. Satu lagi definisi yang kita perlu tahu, kemurungan je tadi kemurungan. sebut depression ataupun kemurungan lah. Yang inilah yang menjadi isu ketika ni Ustaz ya. Maksudnya dengan COVID ni ramai yang nak bunuh diri kan, istilah bunuh diri. So nak bagi tahu Ustaz dan juga rakan-rakan maya kita kan, bila sebut bunuh diri ni, orang kemurungan ni ada dua perkara yang perlu lihat. Satu, orang yang memang dia bunuh diri tu disebabkan oleh memang dia putus asa. Kan, putus asa maksudnya itulah jalan yang dia nak ada. Dia normal lagi tapi dia putus asa lalu dia bunuh diri. Itu satu. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan kedua, sebenarnya saya yakin kumpulan kedua ni yang paling banyak yang berlaku dekat negara kita ni, yang kes bunuh diri tu adalah kumpulan yang kemurungan ni tadi. Iaitu dia bunuh diri disebabkan dia ada faktor masalah delusi dengan halusinasi. Apa itu delusi? Dia nampak satu benda, satu makhluk ataupun satu benda yang misteri yang mengajak dia untuk terjun untuk mati bunuh diri kan. Ada satu dan kemudian halusinasi itu bermaksud ada satu suara yang dia dengar, suara yang aneh ataupun suara misteri ataupun suara yang bukan manusia kan, tapi dia kata itu kawan dia yang mengajak dia untuk terjun dan sebagainya. Itu yang kena, ada dua kelompok ni kan. Itu kena cakap sama ada yang kita patut banyak orang ni gangguan pergi sana pergi sini. Saya bukan tak, saya sebagai spiritual memang saya percaya saya gangguan. Tapi kita kena check betul lah. Betul. Itu sekarang ni banyak kes yang macam tu salah. Dia salah sampai tahap dia tak ada kontrol. Maka habis. Pergi bunuh diri kan. Itu benda tu yang kita takut sekarang Fik. Kan. Sebab tu perlu rujuk benda tu. Ya. So kena faham maksudnya warga kita bila saya nasihatkan kepada diri saya lah dengan ataupun semualah ustaz dan semua yang mendengar bersama kita, bila kita nak menulis sesuatu tu kita perlu berhati-hati. Kita faham. Sebab tu kena ada ilmu tadi Iqra, balik pada asal tadi. Iqra ada knowledge. Dua perkara tu. Ada kes memang dia bunuh diri tu sebab memang dia putus asa. Yang kedua disebabkan faktor kemurungan halusinasi tadi, kan. Jadi bila orang nak bunuh diri ni sudah tentulah dia ada satu perasaan atau orang kemurungan ni kita boleh dapat detect. Dia ni lebih suka duduk dalam bilik bandingkan dengan orang lain kan. Dia suka kerja seorangan. Seorang duduk rumah. Dia tak selesa dengan ahli keluarga kan. Duduk kat bilik tu pula berjam-jam. Tak buka lampu. Tak nak buka lampu. Lepas tu tak makan. Tak minum. So fungsi dia sebagai manusia tu dah berubah. Dia sepatutnya menjalankan tanggungjawab sebagai suami, dia tak menjalankan tanggungjawab lah, dia duduk kat bilik je. Jadi seorang pelajar, dia tak nak belajar, dia duduk dalam bilik saja kan. Seorang isteri tak mau jaga, tak boleh jaga anak, serabut tak boleh. Ya, betul kan. So and then tidur dia sama juga dengan anxiety tadi, disusahkan nak tidur, makan pun selera makan pun dia akan terganggu dan sebagainya. Jadi sama macam anxiety, cumanya orang kemurungan ni yang paling bahaya adalah bila dia rasa yang ni betul memang rasa nak bunuh diri. Yang ni, dan biasanya dia jarang untuk bercakap, untuk menyatakan, kecuali dia jumpa dengan profesional, dia nyatakan. Delusion dan hallucination tu tadilah, dia bukan cakap dalam keadaan dia normal, tapi dia cakap dalam keadaan dia ada halusinasi dan delusi tu tadilah. Jadi kalau Ustaz maksudnya untuk kita rumuskan jadi apa lagi nasihat yang kita perlu bagi pada kita punya pendengar Ustaz untuk penonton kita kan, isu stress, anxiety. Dia sebenarnya apa-apa pun kita tak nafikan dalam kehidupan sekarang ni semua stres. Semua mungkin akan menghadapi masalah-masalah macam ni. Cuma pertama sekali kita kena cari saluran yang betul. Untuk kita kesal penyakit kita, untuk kita kena cari saluran yang betul. Mana Allah sebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu jika kamu tak tahu. Mana cari bidang. Jangan cari pengetahuan dekat tempat lain. Kan, contoh dekat Google boleh cari bantuan, tapi kena check. Kalau boleh jumpa orang yang profesional untuk check lah. Kan. Yang kedua, dalam masa kini kita cuba handle setiap masalah ni, insya-Allah pasti ada jalan penyelesaiannya. Saya tak boleh larang kata orang jangan fikir, tak boleh. Manusia ni memang harus fikir. Kan, macam Fik lah. Kita macam apa pun kita buat kita kena fikir. Cuma bagaimana kita nak jaga kita nak kontrol fikiran kita. Bagaimana kita nak nak suka apa yang kita buat. Kan. Jadi insya-Allah boleh kita boleh kita uruskan insya-Allah. Dan insya-Allah jika memang ada masalah boleh rujuk ke sekarang ni di kami di mana di Rumah Prihatin kita. Rumah Prihatin.
Di Grand Season Hotel. Grand Season Hotel. Rumah Prihatin. Jadi insya-Allah jika ada masalah boleh hubungi, boleh kontak, boleh search ke tempat kami insya-Allah. Mudah-mudahan apa segala masalah anda insya-Allah kita cuba bantu yang sebaik mungkin insya-Allah. Okey. Daripada saya pula yang pertama tuan-puan mesti mempunyai ilmu tadi. Jadi kena ada maklumat yang betul. Seperti mana Ustaz menyatakan tadi, maklumat daripada orang profesional yang betul dalam bidang dia tadi. Yang kedua, apa dinamakan sebagai faham. Faham kat sini mestilah bertindak dan beritizam. Faham. Dia bukan tahu je, orang faham ni dia mesti bertindak. Jadi kalau tuan-puan yang tahu ahli keluarga ataupun ada anak ataupun kawan yang ada alami apa dinamakan sebagai anxiety dan depression tu tadi, kemurungan, jadi tolong bantu dia dapatkan pertolongan untuk dia kan, ataupun kalau diri sendiri dapat pertolongan untuk diri sendiri. Jangan biarkan dia lama. Kalau lama lambatlah pulihnya kan. Kita nak cepat pulih, cepat kembali kepada normal, dan hidup ni kita nak happy je insya-Allah kan. Kita nak happy dan kita boleh berfungsi sebagai seorang manusia yang baik. So itu saja daripada saya. Yang terakhir saya nak pesan, kalau setiap agama ada cara masing-masing. Betul. Okey. Dan ni di antara cara-cara lain cuba dekat dengan agama kita kan. Ya, Macam kita betul. Islam, banyakkan berzikir, banyakkan berdoa, banyakkan solat. Ala berzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah hati kami menjadi tenang. Tapi kita kena usahalah, jangan zikir aja. Tak diri kan? Betul. Jadi insya-Allah sekian daripada kami lah insya-Allah. Okey, so saya rasa cukup sekadar ini. Kita jumpa yang akan datang insya-Allah. untuk yang akan datang. Sekian. InsyaAllah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.